Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan memberi sedikit perkongsian yang bertajuk hiasilah lisan dengan perkataan yang baik. Tuan puan sekalian, apakah yang dimasukkan dengan hiasilah lisan dengan perkataan yang baik ini? Hal ini jelas berkaitan dengan komunikasi kita dengan orang lain. Jadinya, apakah kebaikan, keburukan yang kita peroleh serta cara yang boleh kita lakukan bagi menghiasi lisan dengan perkataan baik ini. Antara kebaikan yang kita peroleh jika kita menghiasi lisan dengan perkataan yang baik ini ialah diberi jaminan untuk masuk ke syurga. Kerana apa? Lisan dikategorikan sebagai akhlak ataupun budi pekerti yang mana ia boleh mencerminkan seseorang individu. Jadinya, apabila seseorang individu ini mampu menjaga lisannya dengan perkataan yang baik, jelas sekali ia akan menjadi perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik mampu mendorong kita untuk masuk ke syurga. Contohnya, dia tidak suka untuk mencaci orang suka hati, dia tidak suka untuk memarahi orang suka hati, memaki orang suka hati. Jelaslah kita hendaklah sentiasa berfikir sebelum mengatakan sesuatu, kerana disebut dalam hadis, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Selain itu, kita akan senang dijadikan kawan. Kerana apa? Lisan yang baik mampu mempengaruhi seseorang untuk minat ataupun suka berkawan dengan kita. Contohnya, apabila dia menghadapi satu masalah, pastinya dia akan mencari orang yang boleh memberinya nasihat dan bukan untuk menjatuhkannya. Jadi, kita hendaklah sentiasa menjaga lisan dan menghiasi lisan dengan perkataan yang baik agar disenangi oleh orang ramai. Antara keburukan yang kita peroleh jika kita tidak menghiasi lisan dengan perkataan yang baik ialah menjadi punca untuk masuk ke neraka. Kerana apa? Tiada yang boleh merosakkan jalan yang betul, mendatangkan kemudaratan, malah membunuh ketakwaan kecuali lidah kita sendiri yang tidak terkawal. Baginda SAW pernah ditanya apakah asbab kemasukan manusia ke dalam syurga. Baginda menjawab takwa kepada Allah dan baik akhlaknya. Baginda ditanya lagi, apakah asbab kemasukan manusia ke dalam neraka? Baginda menjawab, mulut dan kemaluan. Sebagai contoh, penjagaan lisan yang tidak baik ini adalah suka mengumpat, suka memfitnah. Jadinya, kita sebagai seorang individu muslim hendaklah menjauhkan diri daripada menyebut perkara yang tidak memberi manfaat kepada kita agar tidak tergolong menjadi penghuni neraka. Selain itu, kita akan dipandang hina oleh masyarakat sekeliling. Kerana apa? Jika kita menjadi seorang insan yang tidak pandai menjaga ataupun menghiasi lisan dengan perkataan yang baik, kita akan senang ataupun sewenang-wenangnya memaki hamun orang di khalayak ramai. Jadinya, perbuatan kita tersebut tadi telah memberi gambaran yang tidak elok di mana ia akan dipandang hina oleh masyarakat sekeliling. Oleh itu, kita sebagai seorang individu Muslim hendaklah menjaga tutur kata kita agar dihormati orang ramai. Antara cara yang boleh kita lakukan bagi menghiasi lisan dengan perkataan yang baik ini ialah sentiasa berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir merupakan satu amalan mulia di mana umat Islam sangat-sangat mudah untuk mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Zikir merupakan satu perbuatan mengasihi Allah di mana kita menyebut kalimah seperti Astaghfirullahalazim sama ada melalui lisan ataupun hati kita sendiri. Sebagai contoh, seorang individu telah menyebut kalimah seperti Subhanallah bihamdi sebanyak 100 kali sehari. Dosanya umpama diampuni sebanyak buih di atas lautan. Jadi kita hendaklah sentiasa mengamalkan zikir dalam kehidupan seharian agar terhindar daripada menyebut perkataan yang tidak memberi manfaat langsung kepada diri kita sendiri. Selain itu, berfikir sebelum mengatakan sesuatu. Ungkapan berfikir sebelum bertindak sering kita dengar dan ia menjadi salah satu amaran yang sangat bermakna untuk kita. Kerana apa? Tanpa kita sedar, perbuatan ataupun percakapan yang kita lakukan, kita sebutkan telah menyinggung perasaan individu lain. Sebagai contoh, tanpa kita sedar kita telah merendahkan kelemahan seseorang ataupun kawan kita di dalam kelas, lambat memahami pembelajaran. Tanpa kita sedar kita telah memuji makanan yang dimasak itu tidak sedap dan juga sebagainya. Jadi kita hendaklah sentiasa berfikir sebelum mengatakan sesuatu kerana apa? Telinga yang mendengar lebih teliti daripada mulut yang berbicara. Selain itu, membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat teragung yang mana diturunkan oleh Allah SWT kepada umat Islam. Kita hendaklah memenuhi masa lapang kita dengan membaca Al-Quran kerana
Disebut dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dan akan memberi syafaat kepada para pembacanya." Jelaslah di sini membaca Al-Quran merupakan salah satu cara untuk kita menghiasi lisan dengan perkataan yang baik kerana kalimah-kalimah tersebut adalah sangat mulia. Kesimpulannya, kita hendaklah menghiasi lisan dengan perkataan yang baik sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Maksudnya, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau berdiam. Jadi kita hendaklah menjaga tutur kata kita agar kehidupan kita diberkati dan diridai oleh Allah SWT. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.